Okey, Assalamualaikum. Selamat malam semua netizen, FBN dan segala sahabat, rakan-rakan usahawan yang berada di FB page Malaysia Craft Council. Yang dibawakan khas untuk anda malam ini dan untuk kita punya tajuk Golden Exchange Hour. Saya asyik nak tersebut berkenaan Kelantan Exchange 2021 ni sebab saya dah orang kata tak boleh move on. Tak boleh move on dengan banyak perkara yang berlaku semasa Kelantan Exchange 2021 yang mana kita dapat banyak positif feedback dari usahawan, dari pada VIP daripada pengunjung yang datang di Kelantan Exchange 2021. Mungkin ada yang mungkin tertanya, apa tu Kelantan Exchange 2021? Apa yang berlaku sebenarnya? Mungkin ada yang dari luar Kelantan mungkin tak menerima orang kata pendedahan berkenaan Kelantan Exchange 2021. Okey, untuk makluman you all, saya bagi informasi sedikitlah. Okey, pada tarikh 11 November 2021 hingga 13 November 2021, okey, kita Malaysia Craft Council telah menganjurkan Kelantan Exchange 2021 bertemakan The Illusion of Langkah Suka, dan alhamdulillah kita berjaya dengan macam nak cakap berjaya dengan gemilangnya menamatkan 3 hari program ini. Yang mana setiap aktiviti dijalankan dengan baik dan kita tak sangka sambutan yang sangat menggalakkan walaupun dalam keadaan yang last minute gila-gila. Memang kami kru Malaysia Craft Council yang mana terlibat secara langsung untuk persiapan Kelantan Exchange 2021 bukan saja melalui orang kata penat lelah, air mata dan sebagainya, tapi alhamdulillah kita dapat habiskan semalam tepat pukul hampir 12 malam. Maksudnya bukan saja dari segi pelibatan aktiviti dan juga pelibatan aktiviti oleh pengunjung, tetapi juga usahawan support sampai malam, alhamdulillah. Okay, 10 pagi hingga 10 malam kita punya aktiviti di The Grand Renai Hotel. Lupa nak highlight The Grand Renai Hotel yang mana telah memberikan perkhidmatan terbaik untuk kami, kru Malaysian Craft Council, dari segi penginapan yang memang best gila, di bilik yang sangat-sangat servisnya baik oleh pihak housekeeping The Grand Renai Hotel, dan pada masa yang sama juga package yang menarik untuk pengunjung-pengunjung menginap di The Grand Renai Hotel. Okey, tadi saya ada 3 tetamu, tiba-tiba dia jadi 1 tetamu je hari ni. Mungkin 2 orang lagi, Ren and ada masalah internet, tapi tak apa. Okey, kita akan tunggu dia masuk. Alhamdulillah masuk balik. Ada masalah internet sikit Okey, tak apa. Okey, you all, tetamu malam ini sebenarnya kita bawakan khas dari jauh dun sana, jauh yang mana mereka ni adalah merupakan volunteer, sukarelawan untuk Kelantan Exchange 2021 dan juga sebagai pengunjung di Kelantan Exchange 2021. Kenapa saya kategorikan mereka bertiga ni dalam 2 kategori? Ada pun cerita di sebalik itu, dan saya nak minta sebenarnya untuk adik kita yang 3 orang ni memperkenalkan diri masing-masing, nama, daripada mana, dan buat apa, dan kemudian kepada adik yang seterusnya lah, maksudnya adik pertama, kedua, ketiga, dan kita akan pergi kepada tajuk perbincangan ataupun perkongsian malam ini khas untuk Kelantan Exchange 2021 post event special. Maksudnya adalah sharing, perkongsian selepas event. Kita nak sampaikan kepada anda netizen FBN yang banyak support kita punya program Kelantan Exchange 2021. Okey, kita mula dengan adik Laila lah. Sila adik Laila. Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat malam semua.
Okay, nama saya Nur Laila binti Mak Yusof dan saya merupakan pelajar tahun 4 pengajian warisan daripada Universiti Malaysia Kelantan. Saya berasal dari negeri Pahang dan telah pun menetap ataupun singgah sebentar untuk belajar di negeri Kelantan ini sudah masuk 4 tahun. Okey, ni adik ni daripada Kelantan. Kita nak dengar apa perkongsian dia berkenaan dengan yang kita nak kongsikan nanti topik. Okey, kita pergi kepada adik Akila dulu. Okey, nampaknya adik Akila ada static sikit, mungkin ada masalah internet. Alamak, freeze terus. Inilah kadang-kadang apa kita punya cabaran internet digital sekarang ni, tapi tak apa. Sementara itu, okey, kita pergi kepada tajuk kita sebelum adik yang tadi masuk adik yang dua tu, Akila dan Ren. Okey, mungkin Laila boleh share lah. Okey, kejap. Sebelum tu kita tengok dulu. Akila, Ren, boleh tak? Internet tak stabil ni. Okey, tak apa. Mungkin kita akan minta adik Akila dan adik Ren untuk kongsikan kemudian. Okey, Laila, share dengan kami, okey, Malaysia Council dari segi apa pengalaman yang apa adik Laila dapat semasa menjadi sukarelawan untuk event Kelantan Asian 2021. Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada Malaysian Art Council sebab beri kami peluang untuk menyertai acara ini walaupun sebagai sukarelawan, tapi sedikit aktiviti program ini banyak memberi kami pengalaman yang sangat orang cakap bermakna lah kepada kami sebagai pelajar pengajian warisan. Okey, macam yang kita tahu, kita dah pun tersekat dengan pandemik ini selama 2 tahun lebih. Jadi kami sebagai pelajar pengajian warisan tidak dapat terdedah sangat kepada warisan-warisan yang ada di negeri Kelantan terutamanya. Jadinya program ini memang sangat membantu kami sebab kami diberi peluang untuk bertemu dengan orang-orang hebat yang ada dalam bidang pengajian warisan. Terutamanya memang tak dapat dinafikan lah. Program yang berlangsung selama 2 hari ini memang mengetengahkan warisan yang ada di negeri Kelantan khususnya. Jadinya kami memang sebagai pelajar sangat-sangat terdedah kepada pencerahan dan penjelasan yang dikongsikan oleh semua pakar-pakar dan artisan yang dijemput sepanjang program tersebut. Menarik. Mungkin saya nak perbetulkan sikit tadi. Kita punya team adalah Malaysian Craft Council dan juga event 2 hari ke 3 hari. Dia excited plus nervous sebenarnya. Betul. Okey, alamak, adik Akila boleh buka suara? Ataupun boleh buka audio dulu lah. Kita nak dengar. Okey, adik Akila dan Ren. Testing. Sopan santun mana dia. Okey, kita nak minta adik Akila dulu lah perkenalkan diri. Okay, daripada mana dan buat apa sekarang? Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Okay, saya Nur Akila Syazim Saiful, pelajar kos konservasi dekat pelajar tahun 4 kos konservasi di UMK Metro. Okay, so saya berasal daripada Sabah dan sekarang ni kita akan share untuk malam ni kita akan share pasal pengalaman untuk malam ni lah. Okay. Dan adik Ren boleh share sedikit berkenaan latar belakang? Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Aslina binti Asli. Saya asal daripada Sabah, dari kos konservasi warisan UMK. Okey. Mungkin kita pergi kepada adik Akila dulu berkenaan apa yang adik Akila dapat semasa adik Akila menyertai sebagai sukarelawan dalam
Kelantan Action 2021. Okay, apa yang saya dapat pengalaman daripada Exchange Kelantan 2021 ni, saya dapat satu pengalaman baru. Mungkin dari segi urus setia ni, saya dapat pengalaman baru dari segi pengurusan. Mungkin dari segi pengurusan untuk menjalankan tugas baru. Sebab sebelum ni saya pun belum ada pengalaman yang semacam itu. Okay, dan saya dapat juga pengalaman pengalaman baru dari segi kita membuat contohnya dalam yang program canting mewarnakan batik tu. Saya dapat pengalaman baru untuk mencuba sesuatu yang baru lah macam tu. Okey, untuk adik Ren. Okay, pengalaman saya sepanjang ikut aktiviti dan sebagai sukarelawan, pertama sekali kan dia punya tema Kelantan Kelantan Exchange. Dia punya tema kan dia macam wow apa ni, macam first time dengar. Lepas tu Malaysian Craft Council ni pun macam first time dengar lah. Macam kita orang kan tak pernah dengar, jadi yang okay, terus pergi jadi sukarelawan. Rupanya time program tu saya dapat banyak benda lah, sebab saya boleh jumpa orang-orang hebat. Saya, oh my god, I'm so proud lah jumpa orang-orang hebat macam Kak Wahni sendiri, Madam Kedi, Arja, John Eng, Puan Zubaida, semua orang-orang hebat lah yang saya excited pada time tu sebab first time kan jadi sukarelawan. Lepas tu pengalaman saya kan saya sukarelawan bagi culture exchange tu. Culture exchange tu saya dapat pengalaman sana kan kita ada 2 orang panel, iaitu Puan Zubaida sendiri dengan John Eng. John Eng ni kan dia cerita pasal tentang kain dari yang buatan dari Kemboja, dia cakap macam dari Vietnam. Lepas tu saya dapat sesuatu baru lah dari sana. Rupanya Malaysia ni dia memang ada kaitan dengan orang Kemboja dan Vietnam punya corak-corak tu lah. Kita boleh nampak dari corak dia macam mana, macam tu lah yang macam John Ang cakap. Lepas tu kalau yang Puan Zubaida pula, saya dapat benda baru juga, iaitu kesultan macam raja-raja Melayu pada tahun dahulu. Dia punya pakaian dia macam dia tak ada pakaian rasmi. Dia macam ikut dia punya fashion sendiri kan. Tapi macam lepas sahaja 1880 hingga 1990, tak silap Puan Zubaida cakap, macam raja-raja Melayu ni dia mengalami pertukaran dari segi pemakaian lah. Macam kostum diorang ada yang macam British punya pemakaian. So dari sana saya dapat belajar banyak benda lah yang pasal tanah Melayu sendiri dan Malaysia sendiri. Lepas tu pada malam tu juga selepas yang culture runaway, Okay. ada Mak Yong. Nervous ni. Nervous sangat. Dia punya nervous luar biasa. Tapi excited nak cerita sebab best sangat. Okay. Okay. Lepas tu yang malam tu kan kita ada teater Mak Yong ke? Betul. Persembahan Mak Yong. Saya kan bukan orang Kelantan. Kita kan bukan orang Kelantan. So excited lah tengok persembahan Mak Yong tu dengan adanya Arjali dengan Rosnan tu. Dia punya persembahan sangat hebat lah. So kalau yang kita tahu ni, Mak Yong ni dia dipersembahkan hanya di istana sejak kan, tapi sekarang dia dipertontonkan kepada orang ramai. Macam seronok lah. Itu first experience saya lah sebagai orang luar. Internet sangkut lagi. Tak apa. Dia tengah excited tu. Kita rasa dia punya positive vibration aura positif dia. Tiba-tiba dia freeze. Tak apa. Okay. Dia perasan tak dia freeze tu. Okay Laila, mungkin tadi Laila bercerita berkenaan dengan tak apa, kita ke Laila dulu Okay, bercerita berkenaan dengan as a sukarelawan. Okay, Laila dapat banyak
dapat belajar banyak perkara semasa bersama dengan Kelantan Exchange team kita lah dan mungkin Laila boleh share berkenaan dengan dari segi Laila sebagai pengunjung kepada event Kelantan Exchange 2021. Kejap Kila dan Ren agak pergi kepada Laila dulu sebab you all tadi freeze kan tiba-tiba. Okay. Mungkin sebagai punca maksudnya bila Laila sendiri sebab bila volunteer you hanya attach dengan kita punya Malaysia Craft Council team lah and buat kerja tanggungjawab apa yang amanah yang diberikan. Tapi sebagai seorang pengunjung, bila Laila sendiri masuk ke Kelantan Exchange daripada pintu lepas tu melawat ke booth usahawan, apa yang Laila dapat? Okay. Kalau bercakap berdasarkan pengalaman sebagai seorang pengunjung, first impression masa mula-mula masuk dekat pintu hotel tu kita macam wah, apa yang kita akan tengok. Sebab kita sendiri pun tak tahu Kelantan Exchange tu program apa sebenarnya. Sebab kita just tengok berdasarkan poster yang ada dekat social media, tapi kita tak boleh jangkakan apa yang kita akan nampak. Okay. So bila masuk dekat situ, first kita akan nampak macam-macam booth yang ada. Booth yang ada pula semuanya mempamerkan, mewakilkan kesenian yang ada dekat negeri Kelantan terutamanya lah. Berdasarkan apa yang saya nampak, dia punya hiasan, cara pengaturan booth apa semua tu sangat menarik perhatian. First, awal-awal kita akan masuk memang kita akan jumpa booth JKKN dulu. Dan dekat depan-depan booth semua memang dah ada patung yang dipakaikan dengan pakaian khas Mak Yung ataupun yang penuh dengan manik-manik, sangat menarik perhatian. Kita macam, cantiknya baju ni. Macam, cantiknya kalau kita boleh pakai. Dengan hiasan dekat kepala tu sangat cantik. Macam, cantiknya patung tu pakai kan macam tu. Lepas tu macam, kita macam boleh bayangkan kalau orang sebenar yang pakai macam mana bila pakaian tu dipakaikan, digayakan di atas pentas. Kalau kita tengok dekat patung je pun dia cantik. Jadinya, first impression tu memang sampai. Kita nampak macam menariknya patung tu, jadinya kita dah boleh bayangkan betapa menariknya persembahan tu real life punya. Okay, lepas tu berdasarkan macam pengalaman yang saya dapat, first program yang saya join sebagai sukarelawan tu adalah Culture Runway. Lepas tu sepanjang yang kita boleh tengok situ, kita boleh tengok yang kita punya dua orang jemputan VIP tu, salah seorangnya adalah John Ang. Walaupun dia bukannya seorang yang berbangsa Melayu, tapi dia dedikasikan hidup dia sepenuhnya kepada orang Melayu. Jadinya saya sebagai pengunjung tengok presentation yang disampaikan oleh John Ang, jadi kagum, sangat-sangat kagum. Macam mana seorang yang tak ada kaitan sendiri, tak ada kaitan langsung dengan budaya Melayu, tapi boleh sanggup dedikasikan hidup dia sepenuhnya sampai boleh pindah ke Malaysia untuk kaji benda-benda tu. Jadi kita sangat-sangatlah kagum dengan pengetahuan dia melebihi apa yang kita sendiri tahu. Jadinya macam lepas tu bila tengok koleksi-koleksinya, kesanggupan dia untuk keluarkan duit, masa dan usaha untuk kaji semua-semua benda tu sangat-sangat memberi kesan lah. Dan tak dilupakan memang koleksi yang John pamerkan memang menarik. Walaupun macam agak sedikit mengecewakan sebab kita punya Culture Runway tidak mendapat sambutan sangat daripada orang ramai. Macam itulah. Jadinya mungkin ada sedikit bagi pendapat saya sebagai seorang pengunjung, mungkin ada sedikit salah faham berdasarkan apa maklumat, sebab ada setengah pihak ataupun pengunjung yang tak boleh datang sebab bagi mereka ada yang cakap untuk datang ke program runway tu memerlukan tiket apa semua, tapi sebenarnya program Culture Runway tu tidak dikenakan sebarang bayaran pun, tapi mungkin berlaku sedikit miscommunication dan sayangnya keunikan pameran tu tak dapat dipamerkan kepada semua orang yang berminat nak datang, tapi tak boleh datang sebab ingatkan kena bayar nak masuk show tu kan. Okay, lepas tu macam yang Rain cakap tadi, malam tu pula kita orang diberi peluang untuk join persembahan teater Mak Yung tu sebenarnya. Okay,
Okay, Kak Wani pun dah senyum-senyum sebab Kak Wani tahu cerita di sebalik kejadian tu. Ya, betul. Okay. Okay, sebenarnya macam kita orang 3 orang tak expect pun mungkin akan join sampai ke persembahan Mak Yong. Sebab kita orang just diberitahu untuk stay sampai program petang tu saja. Tapi macam disebabkan rasa minat nak tahu, macam nak rasai sendiri pengalaman Mak Yong tu macam ni, kita orang sanggup lah macam merayu-rayu dekat Kak Wani nak join program tu, nak tengok macam mana. Sebab yalah, kita pun tahu kan negeri Kelantan sangat popular dan terkenal dengan persembahan Mak Yong, tapi sebabkan ada sedikit macam ada isu-isu yang tidak membolehkan persembahan tu ditayangkan. Tapi selepas pihak UNESCO dah wartakan kita punya Mak Yong sebagai satu warisan, jadinya memang kita berharap untuk dapat tengok secara langsung persembahan tu. Dan terima kasih Kak Wani sebab bagi kami peluang untuk rasa pengalaman yang memang takkan kami boleh lupa lah Kak Wani. Macam tu. Okey. Laila, mungkin Ya, saya. boleh share sedikit lah apa yang Laila belajar berkenaan dengan persembahan Mak Yong. Yalah, bayangkan bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Kelantan yang sangat pekat. Kan? Betul, Macam, betul. Laila sendiri daripada Negeri Pahang. Betul. Kalau Kak Pahang pun, kalau Laila sendiri pun dengar biasa yang bukan bahasa Kelantan yang pekat, biasa basic lah, dia campur kan, mix kan. Tapi bila dalam Mak Yong tu sendiri dengar bahasa Kelantan yang sangat pekat. Jadi apa yang apa ni, senang kata Laila faham lah penyampaian. Ni Abang Ajar tengah tengok ni. Kau boleh share sedikit lah. Okay, mula-mula sekali tu kan kita dengar, sebab walaupun dah 4 tahun dekat Kelantan tapi masih lagi tak boleh nak betul-betul faham dialek Kelantan yang pekat. Terutamanya yang memang digunakan dalam persembahan Mak Yong, bahasa-bahasa yang basic yang macam mudah kita nak faham. Tapi yang untuk malam tu memang penggunaan dialek Kelantan dia sangat pekat dan kami bertiga macam tak faham ni, tapi macam kita macam walaupun kita tak faham tapi disebabkan penyampaian tu sangat berkesan, dia dialog dan jalan cerita tu sampai walaupun kita tak boleh tak berapa nak faham. Dia macam penggunaan bahasa tu sedikit memang agak pekat lah, jadinya kita faham berdasarkan penyampaian jalan cerita dan cara lakonan yang para pelakon sampaikan. Memang sampai lah walaupun tak faham, macam tanya Kila faham tak? Rin pun dia faham tak Rin? Tak, macam tak boleh nak faham kan, bahasa dia pekat sangat macam tu lah. Tapi macam maksudnya setiap kali cerita tu disampaikan. Ya Kak Wani? Okey, maksudnya walaupun tidak memahami bahasa atau macam kata logat Kelantan yang disampaikan, tapi Laila, Ren dan juga Akila boleh melayari, maksud melayari ni kan macam senang kata ikut flow dia betul. Bahan tu betul. Enjoy, betul. Orang gelak pun gelak, betul. Betul. Sebab jalan cerita tu sampai, dia macam dia punya part yang kelakar tu sampai, macam part yang dia nak menampaikan nasihat pun sampai, apa semua kemarahan raja tu pun sampai dekat kita. Macam walaupun tak boleh nak sangat memahami dialek yang disampaikan, tapi jalan cerita yang disampaikan oleh para pelakon sangat macam berkesan. Walaupun kita tak faham tapi kita boleh faham. Gitu. Oh, menarik ni, Abang Ajar tu berlompat-lompat dia ke. Okey, itu part yang dari segi malam yang kita rasa salah satu malam, senang kata malam Mak Yong ni, persembahan Mak Yong ni salah satu malam yang kita betul-betul angkat actually tradisi khazanah negeri Kelantan tu sendiri, betul tak? Betul. Sebab macam Laila sendiri tak rasa experience tu di tempat lain sebab tak tahu nak tengok kat mana, betul? Betul. Dekat negeri lain rasanya tak ada yang boleh persembahkan persembahan Mak Yong sehebat wakil daripada negeri Kelantan sendiri. Dan untuk makluman semua kita semasa program Kelantan Asian 2021, kita memang jalankan pelbagai aktiviti. Salah satu aktiviti yang besar itulah persembahan Mak Yong, betul. Adik bertiga dia share tadi. Kemudian kita ada dinner The Illusion of Langkah Suka. Kita ada juga berbagai talk seminar yang kita datangkan. Kita ada exchange talk, kita ada scholar talk, yang mana kita datangkan banyak panel sebenarnya. Kita ada Piru Azman, kita ada
tetamu-tetamu yang merupakan pakar dari segi setiap industri itu, dari segi industri sejarah tu sendiri, sejarah dan warisan, ada juga dari segi kepakaran dari fashion dan tekstil, ada juga dari segi pakar yang melibatkan pemahaman berkenaan dengan alat muzik kita ada kerincing dan apa semua kan. So benda-benda ni sebenarnya kalau kita tengok benda yang perlu disampaikan kepada generasi yang sekarang ni. Okey, adik Kila dan juga Ren, boleh dengar suara tak? Tak apalah, tak boleh buka video. Kalau boleh buka suara, okey, good. Okey, kita nak pergi kepada sharing tadi berkenaan dengan, sebab tadi kepada Renda nak dengar daripada Akila. Kila tak share lagi berkenaan pengalaman yang Kila dapat sepanjang event tu lah secara jelas. Okay, untuk pengalaman dalam event ni sebenarnya saya dapat banyak benda baru. Especially macam kita jumpa orang yang baru, kita dapat orang-orang yang hebat dan kita jumpa satu culture baru. Maksudnya macam kalau di Sabah mungkin dari segi pemakaian ataupun dari segi penggunaan bahasa tu dia berbeza dengan di Kelantan dan juga negeri-negeri lain. So bila join event exchange Kelantan ni, okay, kita dapat dengar satu bahasa yang baru. Mungkin kalau sebelum ni lah kita selalu dengar orang Kelantan dia cakap bahasa Kelantan, kita selalu dengar, cuma mungkin tidak terlalu pekat dan kita mudah faham. Tapi bila masuk event ni, kita boleh dengar ada satu macam mungkin logat yang lebih pekat lagi dan kita macam okay, dia cakap faham tapi macam susah mau faham macam tu. Dan dari segi pemakaian pula kita nampak satu benda baru mungkin dari segi kostum yang dipakai, sebab pada malam yang ni pun pada malam Tita Mak pada malam dinner untuk yang semalam punya ni event, dia memang nampak lah dia punya kostum tu ada pelbagai. So sangat-sangat best dan kita nampak satu benda yang baru yang sebelum ni kita tidak pernah nampak pun di negeri sendiri. Macam tu. Okey, sepanjang Kila duduk di Kelantan, menetap di Kelantan sebab belajar di sini. Okey. Kila ada pernah nampak tak kelas tangan yang dihasilkan oleh usahawan-usahawan dan pegiat-pegiat seni di Kelantan? Maksud akak ni macam ni. Okey, contoh di Kelantan Exchange kita ada buat wayang kulit secara maksudnya anda boleh berjumpa secara live dengan pembuat wayang kulit dan pembuat dan kita ada nampak dari segi pembuat kraft tangan, dari segi tikar, dia ada buat bako dan sebagainya. Dan juga produk makanan yang mungkin biasa orang kata makanan ringan lah, yang biasa popular di Kelantan ni ada coklat Nissan yang sebenarnya susah nak dapat sekarang ni. So macam Kila sendirilah, itu tak kalau bila dekat luar, maksudnya waktu di sepanjang di Kelantan menetap ni, ada pernah dapat tak jumpa dengan pegiat-pegiat kraft tangan dan juga batik dan usahawan pegiat seni yang ada? Okay, kalau yang sebelum ni saya cuma dapat nampak yang bahagian mungkin dari segi pembuatan kraft tangan seperti kompang macam tu, ataupun kraft tangan kompang, bom, rubana semua tu kan. Tapi bila join event ni, saya macam pergi melawat booth yang ada, kita boleh nampak yang satu macam batik. So itu ada peluang lah untuk warna batik. Satu pengalaman baru, dan kita ada nampak juga lah macam dari segi booth lain ni ada seperti tanjak, tumpul semua tu kan. Tu mungkin satu benda baru lah yang saya baru jumpa semasa event yang exchange Kelantan ni. Bermakna sebelum ni belum pernah tengok macam mana diorang melipat dan macam melipat tanjak tu, tak pernah? Tak pernah, sebab sebelum ni just tengok gambar sajalah, gambar sama ataupun di online, di internet. Tapi yang bila join craft bila join Exchange Kelantan ni Kelantan Exchange secara live, secara berdepan macam tu. Okay, sebelum ni tak pernah pun. So macam Ren pula bagaimana?
Saya sebagai pengunjung lah kan. Ah, Okey, sepanjang di sana saya bukan juga saya bukan saya jadi sukarelawan, saya juga jadi pengunjung kan. Jadi betul. apa yang saya jumpa di sana, apa yang saya nampak menarik di sana, dia banyak sebenarnya. Macam yang kalau kita dari pintu masuk tuh dia ada pamerkan yang macam Mak Yung punya pakaian, kostum semua tuh. Dia nice lah dekat sana macam oh cantiknya macam oh first time lah nampak. Dia macam ada manik dia yang berkilau-kilau, dia macam expensive lah, rasa macam expensive. Tapi saya tidak sempat tanya pasal pasal dia punya pakaian tu sebab saya pun pergi ke booth pasal yang sebelah dia tu ada orang asli punya craft. Lepas tu lepas tu ada jualan makanan ringan, makanan ringan yang hasil buatan orang tempatan lah. Lepas tu yang saya nampak di sana juga ada batik, Captain tu macam Akila cakap juga kami belajar macam mana warna batik. Warna batik tu. Then yang kalau berkaitan tanjak tu, saya pernah juga nampak tanjak sebelum ni dekat UMK. Tapi yang itu dia buat tanjak tu yang sudah siap sedia. Dia tidak bagi tengok macam mana cara nak buat tanjak tu, macam mana nak lipat dia. Yang tu. So okey, maksudnya macam yang Kila dengan Ren share tadi, mana bila dekat luar tak nampak, tak ada peluang untuk belajar setiap seni kebudayaan dan juga hasilan craft tangan yang ada di negeri Kelantan ni. Walaupun dah duduk lama di Kelantan ni, kira dah duduk lama lah kan belajar kat sini. Tapi bila untuk 3 hari yang di bawah Kelantan Exchange ni, banyak sebenarnya adik bertiga belajar, betul? Betul kan? Okey. Nak tanyalah dari sudut pendapat pula. Okey, kita mungkin boleh mulakan dengan adik-adik Ren. Pendapat, perlu ke untuk belia generasi sekarang dan akan datang belajar berkenaan dengan khazanah, tradisi, senang kata untuk di Kelantan ni lah. Maksudnya kalau kita secara general ni adalah tanah Melayu, maksudnya Malaysia ni sendiri. Tapi kita nak tekankan dulu di Kelantan. Adakah perlu untuk generasi di Kelantan dan juga generasi lain untuk mempelajari dan menghargai khazanah yang kita ada, khusus di negeri Kelantan dan juga di negeri-negeri lain. So kita ada 14 negeri kan, kita memang ada pelbagai. Maksudnya Malaysia ni penuh dengan kebudayaan khazanah, dengan keistimewaan tamadun dan sebagainya. So saya nak tanya dari segi apa pendapat Kila dulu. Pendapat Ren dulu. Okay. Kalau pendapat saya, of course lah kita mesti membudayakan kita punya culture tu sendiri. Macam kawan ni cakap, memang semestinya memang perlu, memang wajib. Kalau kita tak belajar, macam contohnya sekarang macam gasing dia semakin pupus kan. Kalau di Kelantan kan memang ada gasing kan. So generasi akan datang dia kena belajar cara pembuatan gasing tu. Sebab macam kita nampak sekarang ni hanya orang-orang yang di atas usia 50-70 tu je yang akan membuat benda gasing, wayang kulit. So masyarakat macam generasi muda, generasi sekarang perlulah mewarisi teknik-teknik pembuatan tu. Sebab generasi sekarang kan macam yang kita tahu, dorang tak sangat menghargai warisan yang terdapat di negeri-negeri ni sebab terlalu moden dengan adanya gadget, semua TikTok, semua. So macam dorang tak hargai apa yang ada di negeri, khususnya apa yang ada di negeri Kelantan. Sebab macam yang kita nampak dekat Kelantan ni, dia memang banyak sejarah. Saya pun tertarik dengan sejarah-sejarah di negeri Kelantan ni pasal dia punya persembahan semua. So kalau dia tak dikekalkan, siapa lagi yang nak kekalkan? Macam tu. Generasi muda kena kekalkan juga. Itulah pendapat saya. Okey.
apa pula pendapat Kila? Okay, untuk pendapat saya, dia sama lebih kurang sama dengan Ren sebab kita sebagai masyarakat ni kita tahu yang contohlah negeri Kelantan ni dia sangat-sangat terkenal dengan objek warisan ataupun orang cakap apa nama? Banyak craft warisan, banyak craft warisan. Itulah objek warisan macam contohlah wayang kulit, gasing ataupun benda-benda lain yang berobjek warisan. So kita sebagai masyarakat ni kalau kita tidak kekalkan, tidak belajar tentang mungkin dari segi cara pembuatan ataupun sejarah berkaitan dengan objek-objek warisan ni, so mungkin kita akan kehilangan identiti tu. Kita akan mungkin di masa akan datang kita akan tidak tahu macam mana mau buat, siapa yang akan warisi benda tu. So kita lah yang hari ni yang kena belajar benda tu, masyarakat hari ni, dan kena teruskan juga kepada generasi akan datang. So maksudnya kita kena belajar lah untuk tekankan warisan yang sedia ada. Mungkin tidak hanya di Kelantan tapi juga di negeri-negeri lain. Okey. Apa pula pendapat Laila? Okey, untuk pendapat saya bagi pertanyaan ni, saya rasa pendapat kami tu saling tak berbeza pun, sebabnya kita mestilah nak generasi muda betul-betul menghargai, belajar macam mana untuk menghasilkan dan menghayati seni itu sendiri. Sebagai contoh saya bagi macam kalau dekat negeri Pahang, kami ada pusat tenun diraja. Biasalah negeri Pahang kan sangat terkenal dengan tenun diraja, tapi rata-rata pekerja dan pakar yang ada dekat pusat tenun tu adalah orang yang sudah pun berumur. Dan yang betul-betul pakar adalah orang yang dah sangat tua. Jadinya macam orang muda macam yang seumur dengan kami dan ke bawah sangat macam tidak ada pendedahan sebenarnya. Kami tak diberi pendedahan daripada umur yang kecil macam mana uniknya kita punya kesenian yang ada tu. Kita tak ada cikgu, kita tak ada orang yang untuk bagi tahu oh yang ni sebenarnya warisan ni perlu dikekalkan. Sebenarnya negeri kita ni unik dengan tenun ni. Tapi tak ada. Kita tak diberi pendedahan daripada umur yang sepatutnya. Bila dah besar, macam sebagai contoh macam bila dah seumur dengan saya, kami dah terbiasa dengan teknologi moden. Kami dah tak nampak apa tu yang ada yang sepatutnya kita preserve untuk generasi akan datang. Semuanya disebabkan kami tidak diberi pendedahan yang sepatutnya. Macam seeloknya kita macam semualah pihak-pihak berwajib patutnya bermulalah daripada contoh yang paling kita boleh terapkan adalah bermula daripada sekolah. Kita berikan satu pendedahan ataupun kita berikan macam kalau nak buat talk dengan budak-budak mungkin agak tidak padan lah sebab macam budak-budak dia tak berapa nak faham. Tapi kalau kita berikan contoh, kita tunjuk macam mana, mungkin dia macam oh kita dah boleh pupuk minat dia. Kita dah boleh tunjuk dekat dia, oh ini cantik, ini unik. Ini adalah identiti kita sebagai orang Melayu. Ini adalah identiti negeri kita. Macam tu. Sekiranya diberikan pendedahan daripada kecil, kita boleh pupuk minat tu. Supaya kita macam kenal, oh ini adalah apa yang patut kita preserve untuk kebaikan warisan negara kita, untuk generasi muda. Supaya benda ni tak luput. Macam mana negeri-negeri lain, contohnya negeri Korea, contohnya negeri Jepun. Negara Jepun dan negara Korea, macam mana diorang boleh masih memartabatkan warisan diorang yang sebenarnya macam sama umur je dengan warisan yang ada dekat negara kita. Tapi macam mana usaha yang diorang buat supaya daripada generasi diorang yang kecil-kecil pun dah tahu, oh ini diorang patut jaga. Kita patut belajar daripada negara-negara macam tu, macam mana untuk memartabatkan warisan yang ada dekat negara kita. Bagi saya macam itulah pendapatnya, kita perlu bermula daripada generasi muda. Macam tu. Betul, saya suka dengan pendapat Laila sebab memang kalau kita tengok dari segi tradisi, contoh yang saya tahu tradisi yang cuba saya tekankan di sini adalah tradisi permainan gasing. So macam kita tahu kebanyakan masyarakat menekankan untuk yang anak-anak dia bermain Beyblade. Actually kalau tengok design Beyblade tu, cara permainan dia hampir sama dengan gasing. Cuma Beyblade tu adalah bukan tradisi tanah Melayu. Bukan juga satu permainan yang
memberikan dari segi senang kata nilai di sebalik permainan tu. Apa maksud nilai ni adalah apa yang you belajar dari segi permainan gasing tu, dari segi teknik, fokus kan, macam mana nak orang kata serang ataupun kita panggil, saya dah lupa, patuk. Biasa kalau di Johor saya suka panggil perkataan patuk. Gunakan perkataan patuk. Maksudnya gasing kita nak patuk gasing lain. So macam mana dan sebagainya. Dan untuk melilit tali yang dibekalkan bersama gasing tu bukan mudah sebenarnya. Salah teknik, bila you balik dia takkan menjadi. So Betul Kak Wani. kalau kita tengok daripada sudut yang ini, memang masyarakat sebenarnya kurang pendedahan kepada generasi yang akan datang. Mereka lebih suka, okey, anak-anak dia tak apalah, beli Beyblade. Anak mainan, tak apa, beli Beyblade. Betul? Dia tak ada fikir, okey, tak apa, jom kita cari congkak, jom kita cari gasing, jom kita cari kita panggil capcai yang timbang tu, ataupun kita panggil bulu ayam kan, timbang bulu ayam dan sebagai dan pelbagai lagi sebenarnya, pelbagai lagi permainan tradisi yang boleh diterapkan kepada kita punya generasi yang akan datang. Even tarik upil pun kadang-kadang banyak komuniti atau masyarakat tak tekankan. Bayangkan semalam saya ada seorang sahabat Chinese dia masukkan dalam dia punya FB berkenaan dengan dia dedah ke anak dia, anak dia walaupun Chinese, anak dia di Johor, sahabat saya di Johor. Dia cakap dia minta anak dia duduk dekat upih, dia tarik. Okey, dia bukan menetap di rumah kampung tapi dia menetap di bandar tau. Cuma dia sebab rumah dia kategorinya corner lot, jadi dia ruang besar, so dia suruh anak dia dekat upih, dia tarik. So kita macam wow, bestnya. Orang lain bangsa pun menilai dan juga cuba memberi education, pendidikan berkenaan dengan tradisi kita dalam di kalangan anak-anak yang masih kecil, yang bukan daripada bangsa Melayu, bangsa selain bangsa Melayu. Dan bangsa Melayu sepatutnya kita tekankan lagi tradisi yang kita ada. Terlalu banyak sebenarnya tradisi yang kita ada, dan juga khazanah yang kita ada perlu ditekankan, khazanah permainan tu kan. Saya tak tahu lah kalau adik-adik pernah main rondes, pernah main permainan-permainan macam kita tahu batu seremban dan sebagainya, dan teknik batu seremban yang digunakan. Kalau you anak tahu Jepun pun ada batu seremban dia tau. So bayangkan Jepun juga ada batu seremban dan kita pun juga ada batu seremban. Macam mana pihak Jepun boleh kekalkan batu seremban itu daripada dulu sampai sekarang untuk dimainkan? Kenapa tidak kita punya negara, masyarakat kita mempraktikkan permainan tradisional yang kita ada? Sebab khazanah kita ni perlu dikekalkan, dipelihara, dihargai, bukan untuk dilupuskan. Apa maksud dilupuskan ialah bila tak ada warisnya, tak ada orang kata penyambungan warisan di situ. Dan kita tengok sendiri, even saya berasal daripada Johor, banyak tradisi Johor yang sebenarnya mula pupus disebabkan ada warisan tu. Dan bila kita lihat setiap tradisi ataupun khazanah yang ada pupus, kita dah tiada identiti kat situ. Macam makin lama hilang identiti. Dan hilang. Dan kalau mungkin saya tak pasti adik bertiga ada dengar presentation daripada kita punya pengacara waktu dinner The Illusion of Langkah Suka, bagaimana dia sampaikan berkenaan sejarah Langkah Suka ni, yang mana wujudnya sebelum datangnya penjajahan juga peralihan kuasa, sebelum datangnya para mesyuarat dan sebelum datangnya penjajahan daripada negara British dan sebagainya. Langkah Sukanya bermula dulu, dan generasi sekarang masih tak tahu pasal benda ini. Yang dia tahu adalah PUBG. Kan, lalu adalah permainan game level. Bukan kita tak salahkan mainan, tapi bagaimana kita nak pastikan balance di antara dua benda ni. Permainan game, atau permainan tradisi. Kita punya tradisi Melayu, Cina, India. Sebab Cina di Malaysia pun, di tanah Melayu kita pun ada permainan tradisi dia. India pun ada, tapi semakin lama semakin lupus. Semakin lama semakin hilang. Yang mana generasi sekarang tak orang kata praktikan. Dan contohlah yang saya boleh tekankan untuk bangsa lain, macam kita panggil dam Cina kan, dam haji Cina tu kan. Sebenarnya tak semua orang tahu bagaimana nak mainkan dengan cara yang betul. Teknik dia kan, dia punya
board tu kan nampak macam sama sama dengan kita punya permainan dah maju tapi tak sama. Dan dari sini ini makin hilang dan menyebabkan permainan digital lain yang menggantikan majority of permainan tradisional. Okey, saya nak minta adik Akila lah kalau boleh buka audio dan video untuk kongsikan kepada kita. Apa pendekatan yang perlu dibuat oleh sama ada pihak yang berkenaan, pihak yang bertanggungjawab ataupun sedang daripada kalangan masyarakat untuk memastikan kita punya tradisi khazanah langkah sukah ini, sebab langkah sukah ni dia mewakili semua sebenarnya. Tradisi yang kita tengok dalam Mak Yong kan, dia persembahkan apa semua tu, dari segi makanan, menu makanan, dari segi pemakaian dan sebagainya. Bagaimana ataupun senang kata pendekatan yang perlu dilakukan supaya ilmu khazanah dan segala pengetahuan saya akan teori dan praktikal lah berkenaan dengan langkah sukah sejarah pertahanan Melayu ni sampai kepada generasi akan datang. Okey, untuk pendekatan ni mungkin kita boleh buat satu program ataupun any program lain, mungkin dari sekolah ke sekolah-sekolah ataupun mungkin ke kampung-kampung. Macam kita buat pendekatan program untuk menerangkan ataupun kita buat satu program macam kita buat program contoh Kelantan Exchange tu kan, so kita buat program mungkin contoh kita buat program Kelantan Exchange Kelantan ni. So kalau di kampung ataupun di sekolah kita mungkin boleh buat satu program lain ataupun program yang untuk kita terapkan ilmu dan juga mungkin dari segi teknik pembuatan craft-craft tangan ataupun objek-objek warisan lah. Mungkin dari segi craft tangan ataupun pemakanan macam tu kita kena terapkan kepada masyarakat ataupun generasi dari bawah. Mungkin first sekali dari sekolah rendah ataupun kalau di kampung kita ajak sekali masyarakat kampung dengan anak-anak sekali, makcik-makcik, belia kampung lah macam tu untuk join sekali program tersebut. Mungkin juga kita boleh buat di sekolah menengah ataupun mana-mana mungkin di universiti pun boleh juga. Sebab kalau macam remaja ataupun masyarakat belia macam kami sekarang ni pun kena juga belajar untuk kami warisi benda tu dan untuk kami kenal benda tu macam mana kita mau buat, macam mana kita mau terapkan benda tu dalam diri kita dan kita kongsi pula dengan mungkin dengan adik-beradik ataupun dengan masyarakat lain. Okey, terima kasih pula. Okey. Bagaimana pula dengan Ren? Apa tadi? Okey. Pendekatan yang perlu diambil lah oleh pihak yang berkenaan atau bertanggungjawab atau mungkin pihak swasta ataupun pihak masyarakat untuk kita nak pastikan khazanah dan juga sejarah langkah sukan ni diterapkan kepada orang kata masyarakat akan datang lah, maksud generasi akan datang. Untuk saya pula, kalau saya pendekatan yang kita boleh buat, macam saya sendiri, saya sebenarnya dia tiap kali Ren nak cakap dia freeze. Okey, mungkin tak apa, ada gangguan internet lagi ni. Okey, tak apa. Kesian dia, mungkin dia tengah bercakap bersungguh-sungguh tapi ni hello Ren. Sebentar ya. Ren, okey. minta maaf. Faham. Biasa. Line tak stable. Biasa. Okay. Sebab kita tak boleh kontrol internet ni stable atau tidak. Ya, betul. Okey, boleh Ren teruskan. Okey, kalau saya punya pendekatan lah untuk saya, macam saya ni sebenarnya saya tidak tahu pun apa tu langkah suka sebenarnya. Walaupun saya ikut program ni, saya mengaku memang saya tidak tahu apa itu langkah suka. Lepas tu dan tadi temakan, saya baru search langkah suka tu sebenarnya kerajaan yang terdapat di pantai timur sendiri, macam Kelantan, Patani.
dari situ saya dapat baca, itu pun saya search, saya baru dapat tahu langkah suka itu sebenarnya, oh dia sebenarnya kerajaan yang termasuk dengan Kedah Puas sekali. Macam itulah. So pendapat saya untuk untuk pendekatannya adalah kita perlu sebarkan, macam Akila cakap juga, kita perlu sebarkan kepada generasi sekarang ni sejarah-sejarah langkah suka tu. Contohnya sekarang ni kita punya teknologi sangatlah moden. Kita bukan saja boleh buat macam Kelantan Exchange baru-baru tu, kita juga boleh buat secara online. Macam Mak Yung tu, kita ada buat yang live secara dalam dewan tu, dan kita ada juga buat yang secara Google Meet kan. So dari sana kita boleh, itu salah satu pendekatan lah supaya orang tahu apa tu langkah suka melalui teknologi yang ada pada masa sekarang. Dalam TikTok pun kita boleh sebarkan kerajaan langkah suka tu dari sana mengenai sejarah. Dari sana generasi akan datang, generasi sekarang pun tahu, oh langkah suka ni sebenarnya tanah Melayu sebenarnya. Sejarah tanah Melayu termasuk Kedah Tua dengan Tatani sekali. Macam tu. Seterusnya pendekatan yang lain juga kita boleh macam Akila cakap juga, kita boleh terapkan kepada macam di sekolah menengah lah, khususnya sekolah menengah atau institusi tinggi. Macam kami ni kan ambil kos konservasi warisan, so dia mesti macam kita mesti keluarkan lagi sejarah tu. Macam Kak Wani cakap tadi kan, supaya generasi ni dia tidak akan lupa kita punya sejarah asal usul, supaya kita tidak kehilangan identiti lah. Itulah saya punya pendekatan, pendapat saya. Okey. Apa pula pendapat Laila? Okay, saya pun macam Kila juga sebenarnya, tapi saya rasa macam bukan saya je, tapi ramai lagi sebenarnya yang tak tahu langkah suka tu pun adalah sebenarnya tanah Melayu dahulu kala. Sebab kita pun tak pernah dengar kan langkah suka tu apa. Kalau macam budak remaja-remaja generasi kami, kebanyakannya memang tak pernah dengar langkah suka tu apa. Sebab rasanya masa saya kecil-kecil dulu ada tengok sebuah filem daripada semuanya pelakon-pelakon Thailand, ceritanya memang pasal langkah suka. Jadinya bagi yang kalau saya seingat saya yang saya tengok masa kecil dulu, pada fikiran saya adalah cerita tu, oh langkah suka ni adalah sebahagian daripada Thailand dulu-dulu. Sebab memang kita tidak ada pendedahan yang langkah suka tu sebenarnya sebahagian daripada kita, tapi sudah dilupakan. Macam tu. Kiranya kalau mengikut pendapat saya, sama juga macam apa yang Ren dengan Kila cakap tadi, kita berikan pendedahan yang sebenarnya langkah suka tu memang asalnya daripada kita, bukannya daripada Thailand. Macam yang ikut pengetahuan saya berdasarkan cerita tu, memang langkah suka tu Thailand lah yang saya faham. Rupanya bila kita tengok talk semalam, berdasarkan program yang dilangsungkan ni, macam oh rupanya langkah suka ni Melayu. Rupanya langkah suka ni tanah Melayu berdasarkan apa yang disampaikan dan berdasarkan apa yang difahami, dan apa juga yang macam Ren cakap tadi, lepas dia Google apa semua, oh rupanya kita sendiri yang tak tahu. Kita sendiri yang dah lupakan bahagian-bahagian penting dalam sejarah kita tu. Macam yalah, macam kita kalau nak cakap kalau tak silap saya, maafkan saya lah kalau saya silap, tapi rasanya dalam pendidikan ataupun buku-buku sejarah kita dulu pun tidak ada yang dedahkan, oh tak ada pun yang bahagian yang cakap langkah suka ni tanah Melayu. Kalau saya tak salah lah, dalam buku sejarah memang tak ada rasanya. Betul. Biasanya kita tengok adalah penekanan bagaimana penjajahan berlaku di Majapahit dan Burma dan sebagainya, dan kepada siri penjajahan dari Eropah, British, kemudian Jepun, dan kita tak nampak dari segi di mana letaknya dari segi negeri tanah Melayu sini menjajah lain-lain tempat, yang mana maksudnya bermulanya revolusi perindustrian di tanah Melayu ini melalui kerjasama antara tamadun-tamadun yang ada
kan, sebab dulu kita tak panggil negara, kita panggil tamadun. So that's why bila saya bersetuju sebenarnya pendapat semua. Tu Laila ada nak sambung lagi? Saya potong Tak pula. ada. Tak ada, okey. So Okey. saya bersetuju sebenarnya dengan pendapat pendekatan yang perlu dibuat. Betul, memang kebanyakan generasi yang ada sekarang ni tidak memahami apa itu langkah suka dan tak pernah dengar pun langkah suka, kan. Ingat langkah dan suka, maksudnya dia lompat lepas tu suka, maksudnya itulah kan langkah suka, kan. Tapi kalau kita tengok dari segi macam kita buka, kita cari buku langkah suka ni, dia memang ada macam-macam penceritaan, macam saya sharekan tadi, berkenaan dengan makanan, minuman, berkenaan dengan tradisi, persembahan, tarian, kan, arts, kan, dari segi lukisan, dari segi khazanah, barang-barang yang dihasilkan seperti kalau tengok ada kita fabric dia macam mana dia nak orang kata menghias fabric tu menggunakan teknik telepuk dan sebagainya. So benda-benda ni sebenarnya banyak generasi yang ada yang tak memahami benda tu dan tak pernah tahu. Dan inilah yang cuba orang kata pendekatan yang dijalankan oleh Malaysia Craft Council lah melalui bermulanya dengan Kelantan Exchange. Sebenarnya Kelantan Exchange kita dah buat since tahun lepas 2020. Cuma masa tu kita buat kecil-kecilan lah. Sekarang kita buat secara besar-besaran dengan kerjasama banyak agensi supaya benda tu nampak lebih cool dan insyaAllah kita akan pergi kepada negeri lain juga. Kita akan ke Kelantan, from Kelantan Exchange kita akan pergi ke Penang dengan Exchange, kita akan pergi ke Johor, Melaka dan beberapa negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Cuba kita tengoklah turn dia di mana, sebab kita nak buka sejarah lagi. Nak bagi langkah suka sebab tema tahun ni adalah tema langkah suka. Kalau tahun lepas lain dia punya tema. So untuk di Penang kita akan keluarkan tema yang baru mengikut kepada sejarah negeri itu. Kenapa? Sebab kita nak tekankan kembalikan kepentingan pengetahuan sejarah. Dan macam adik-adik bertiga juga kan belajar berkenaan tadi dari segi bidang apa, akak tahu warisan je, depan tu akak tak tahu. Konservasi warisan. Almaklumlah akak tak tahulah apa tu maksud bidang konservasi warisan, tapi yang akak tahu bila adik-adik bertiga ni mempelajari dalam bidang ini, banyak sebenarnya warisan-warisan khazanah, sejarah yang adik belajar, betul? Betul tak? Tu dia dah hang pula kan masing-masing. So benda-benda ni yang sebenarnya kalau kita lihat perlu ditekankan kepada generasi-generasi sekarang ini berkenaan dengan pemahaman sejarah, pemahaman pendekatan yang kita boleh katakan sebagai menghargai sejarah khazanah yang kita ada. Okey, saya nak teruskan lagi tapi saya nampak Laila tepi luar, mungkin dari segi internet dia problem ataupun phone dia mati dan sebagainya, saya tak pasti, tapi tak apa. Okey, untuk anda-anda semua, okey, kita pun sebenarnya dah sampai ke akhir FB Live kita, tapi saya nak minta untuk adik-adik ni sharekan sedikitlah kata-kata akhir sebelum kita tamatkan FB Live kita. Tapi macam ada masalah teknikal sikit, okay, saya tunggu sebentar. Tu dia. Internet problem kan? Okey, tak apa. Betul-betul. Kita dah sampai ke bahagian akhir untuk FB Live ni. Mungkin saya nak minta adik Laila dulu lah sharekan kata-kata akhir ataupun pesanan kepada orang kata kepada generasi akan datang, dan juga mungkin ada yang you nak sampaikan kepada kami lah, Malaysia Craft Council berkenaan Kelantan Asian 2021. Okey. Boleh dengarkan suara saya sebab tadi ada masalah teknikal sikit. Okey. Macam yang saya boleh cakap untuk berdasarkan pengalaman saya 2 hari lepas, saya sangat-sangat berterima kasih kepada Malaysian Craft Council kerana berjaya mengadakan program ni dan berjaya memberi kami peluang untuk terlibat secara tidak langsung. Lepas tu saya, kalau macam kata-kata untuk generasi saya, kalau ada macam adik-adik ataupun akak-akak yang masih dalam generasi saya harap kita sama-sama berusaha untuk kalau kita tak boleh berusaha, macam kalau kita tak mampu
kita usaha sikit-sikit, macam kalau boleh share dekat social media, macam setidaknya kita punya sedikit usaha tu mampu memartabatkan kita punya warisan. Macam macam mana? Kita tak nak warisan kita ni, identiti kita ni makin lama hilang. Kita pun nak jadi macam negara-negara lain yang takkan pernah hilang identiti dia walaupun kita makin lama makin moden. Jadinya sedikit harapan untuk generasi-generasi saya supaya kita boleh bantu generasi yang dah mahir, yang dah pakar dalam bidang ni untuk terus bantu mereka martabatkan warisan negara kita. Itu dia. Okey, terima kasih adik Laila. Okey, seterusnya adik Akila dan juga Rain. Kita boleh dengan adik Akila ni. Okay, untuk yang terakhir ni saya ucapkan terima kasih kepada Malaysian Craft Council sebab bagikan peluang untuk berkongsi malam ni, dan saya ucapkan terima kasih kepada Exchange Kelantan sebab bagi juga kami peluang untuk jadi usaha setia di program tersebut. Sebab daripada program tu kami banyak belajar benda baru dan telah dapat hang lagi. Alamak. Kejap. Aku FBN sekalian. Kita tunggu. Adik-adik ni saya tak boleh main tamatkan je. Saya kena tunggu adik ni sebab dia excited nak habiskan ayat ni. Ada masalah teknikal sikit belah sini. Mungkin hujan ke apa. Itulah, tak apa. Kita faham. FBN semua faham. Bila berlaku dia nak balik hujan lah. Kita tak boleh kawal internet ni sebenarnya. Betul. Alamak, dia terus freeze lah. Dia tengah bersemangat tadi. Betul. Kalau saya padamkan nanti, maksud saya habiskan nanti terbantut dia. Tu dia, tak apa. Alamak. Dia orang masuk. Dah terlep pula. Tak apa, kita tunggu sekejap untuk dia orang muncul balik, okey. Dan mungkin saya boleh sharekan sedikit juga berkenaan dengan program Kelantan Action 2021 yang telah berlangsung, yang mana untuk makluman anda, kita telah mendapat pelibatan daripada usahawan dan juga artisan penggiat seni, lebih daripada total 35, lebih daripada 35 usahawan penggiat seni dan juga artisan untuk juga sama. Pusing-pusing dah ayat saya ni sebab nak tunggu adik berdua masuk kan. Okey, dan kita juga mendapat, senang kata, penjualan tiket makyum kita juga habis sebanyak 400. Kita actually fokus untuk 300 seat, tapi terpaksa lebihkan kepada 400 seat sebab sambutan yang sangat luar biasa. Last minute sampai kita orang dah tak boleh nak kontrol, ni kita terpaksa tutup penjualan tiket sebab terlalu ramai yang tanya nak tengok apa sembarang makyum. Dan yes, dinner kita pun mendapat sambutan sangat-sangat, daripada 30 meja pergi kepada 50 meja. So cuba bayangkan macam mana sambutan yang sangat meriah, dan terima kasih juga kepada pengunjung-pengunjung yang telah mengunjung ke Kelantan Action 2021 di The Grand Renai Hotel, membantu usahawan dari segi membeli produk-produk dan juga khazanah-khazanah yang diorang yang mereka ini hasilkan. Batik, kalau you nak tahu, batik memang habis, especially daripada Ila batik, memang batik dia, kaftan batik dia memang hot and spice orang kata kan. Orang beli yang banyak. Dan ada juga yang dari segi produk-produk makanan ringan daripada usahawan kita, usahawan Kelantan yang hasilkan produk tu habis dijual. Macam-macam lagi sebenarnya produk-produk usahawan yang memang habis dapat sambutan. Okay, even produk tika dan kita ada produk macam baku-baku bulu dan sebagainya. Itu memang tak dinafikan, orang beli juga. Dan tak lupa usahawan dari segi industri telefon, teknik telefon juga. Dia punya buku, dia punya set telefon juga berjaya dijual. So Kelantan Action berterima kasih sangatlah kepada pengunjung-pengunjung. Okey, jom sebelum saya tiba-tiba menghabiskan sesi ni, saya nak pass balik kepada adik Kila tadi. Dia tengah semangat nak bagi kata-kata akhir, tiba dia pula freeze kan. Okey adik Kila, boleh sharekan kata-kata akhir.
Okay, harapan saya, sesama yang tadi itulah. Okay, harapan saya untuk kita yang untuk masyarakat yang generasi yang mungkin yang sudah tahu ataupun sudah ada pengalaman berkaitan dengan warisan ni kena terapkan kepada generasi akan sekarang, dan kita pula sebagai masyarakat ataupun belia muda kena belajar benda tu tidak kira lah dia dari negeri mana pun, sebab kita sebagai masyarakat Melayu, kita kena belajar benda tu untuk kekalkan identiti Melayu. So dan kita pula perlu mungkin kita perlu terapkan kepada kanak-kanak kecil, sebab kanak-kanak kecil. Alamak, dia freeze lagi. Gila. Okey, tak apa. Diorang bersemangat ni. Saya tak boleh nak habiskan selagi diorang tak habiskan kata-kata akhir. Tu dia. Dia harap every netizen tunggu support, sebab kita jarang dapat peluang dengan belia-belia remaja ni untuk sharekan berkenaan dengan apa yang mereka lalui melalui sejarah kalangan yang betul ni. Okey. Okey Kila. Okey. Sambung Kila, sambung. Kita sebagai belia muda sekarang ni perlu belajar benda tu, dan kita perlu share juga kepada kanak-kanak kecil, sebab bagi kanak-kanak kecil ni dia satu benda yang menarik untuk dipelajari, sebab kanak-kanak kecil dia suka belajar satu benda yang baru kan. So contoh mana batik, ataupun mungkin dia tengok contoh lah mungkin gasing ataupun craft tangan lain. So dia suka belajar benda tu, dia akan suka untuk tahu benda ni untuk apa kegunaan benda tu. So dia suka untuk tahu. So kita sebagai belia muda pun boleh share benda tu kepada kanak-kanak kecil. So harapan saya juga kita sebagai masyarakat dan juga pihak mungkin JKKN ataupun kebudayaan perlu bekerjasama untuk terapkan benda tu kepada kita kena terapkan benda tu dan wariskan benda tu kepada generasi akan datang. Okey. Kata-kata akhir daripada Ren. Jangan freeze dulu, jangan freeze. Okay. First of all, thank you kepada Kelantan Exchange kerana memberikan kami peluang untuk hadir dan menjadi sukarelawan. Okay, terima kasih kepada juga Kawani sebab memberikan kami peluang juga. Harapan saya kepada Kelantan Exchange ni, harapan saya semoga ada lagi program-program seperti ini, bukan sahaja ada di Kelantan tetapi di negeri-negeri di Malaysia, supaya kita tahu kita punya asal usul identiti semua tu. So dia akan menjadi hasil daripada program ni, generasi akan datang dia boleh generasi sekarang ni dia akan tahu sejarah-sejarah pasal negeri-negeri apa tu. Macam kami Sabah pun, kami pun macam lost identity juga. So kami belum tahu di sejarah kami ni dari mana, apakah macam tu. Dia kena program ni mesti dilanjutkan lah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, nanti saya harap Presiden Malaysian Craft Council tengoklah kan Karen untuk bawa kita punya program exchange exchange ni ke Sabah, dan dia akan jadi Sabah Exchange. Jadi insya-Allah semoga kita berjumpa di negeri kita pula. Boleh insya-Allah. Nanti saya cakap dengan Presiden Malaysian Craft Council Boleh. Okey, terima kasih. Saya pula nak ucapkan terima kasih kepada adik-adik malam ni. Laila, Akila dan Ren sebab meluangkan masa bersama dengan Malaysian Craft Council untuk sharing pendapat, sharing dengan dari segi pengalaman semasa Kelantan Exchange 2021, yang mana kita harap memberi juga manfaat kepada adik bertiga untuk dalam kejayaan akan datang, sebab next year dah last semester tahun last kan. So harap teruskan support kita punya warisan khazanah, dan juga ajak juga remaja belia yang lain untuk sama-sama menghargai khazanah dan juga sejarah tanah Melayu, especially Langkah Sukar ini. Dan kita berharap juga anda terus menyokong Malaysian Craft Council. Kita akan cuba untuk sampaikan banyak program-program yang boleh memberi manfaat kepada anda semua. Okey, untuk netizen FBN, terima kasih kerana setia mendengar perkongsian chit-chat kami malam ini, walaupun agak ada gangguan sedikit dengan masalah teknikal, mungkin masalah dari pusing-pusing bahasa kat situ, tapi
kami cuba sampaikan yang terbaik untuk anda. Dan daripada Malaysia Craft Council, kami nak ucapkan terima kasih juga kepada, bukan juga tapi terima kasih kepada mereka-mereka yang telah menyokong program Kelantan Asian 2021 dari segi sponsor, daripada pengunjung, usahawan, artisan, volunteer dan sebagainya yang membantu kami untuk berjayakan dengan jayanya program Kelantan Asian 2021. Okey, FBN Iwan Zaini nak menghentikan FB Live ini. Dari saya mohon maaf jika ada kekasaran bahasa dan juga mungkin dengan masalah teknikal yang ada. Kami mohon maaf, dan daripada kami sentiasa menyokong usahawan-usahawan Malaysia kita dan craft untuk semua, untuk kita bawa craft dari tempatan ke luar negara. Hingga kita berjumpa lagi di dalam Golden Asian Hours. Kita tunggu next week, okay? Minggu depan siapa dia punya tetamu dan kita akan bawa ke kemudian. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.